suami, tolong tegur isteri saya. Dia rajin pergi kuliah, dia rajin persusunan, tapi hari-hari dia menyakitkan hati saya. Tu. Suami ni minta saya tegur dia, isteri dia rajin, dia datang ke surau ni kuliah maghrib. Jadi suami ni minta saya tegur dalam kuliah. Kalau tegur berdepan nanti kita takut gaduh pula. Rahmat Allah tak datang menggolek melayang. Ni orang Melayu ni banyak ni dah terlibat. Bila dia terlibat dengan jenis tak ada dah nas-nas syarak, tak ada keterangan Quran hadis ni, dia main fikir-fikir hakikat-hakikat dia, memang habis. Memang macam-macam lah keluarnya kan. Saya tak semayang pun tak apa, kalau Allah rahmat saya masuk syurga juga. Ada ke orang tak semayang Allah rahmat? Ini semua ajaran-ajaran yang akan mensusunkan amal. Dia kan tadi poin pertama amal kan, nak mensusunkan amal. Maksudnya tak payah buat baik. Kalau Allah nak rahmat, dapat syurga. Kena faham rahman Allah banyak keterangannya dalam Quran dan hadis Rasulullah SAW. Rahman Allah itu datang dengan amal. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itu yang bakal dirahmati oleh Allah. Sebelum itu disebut dia berjihad, dia mati syahid, dia memperjuangkan syariat dia. Maksudnya amal. Kunci rahmat ialah amal. Baik. Di Serdang itu ada isteri minta saya ingatkan dalam kuliah maghrib. Dia tolong tegur, suami, tolong tegur isteri saya. Dia rajin pergi kuliah, dia rajin persusunan, tapi hari-hari dia menyakitkan hati saya. Tu. Suami ni minta saya tegur dia, isteri dia rajin, dia datang ke surau ni kuliah maghrib. Jadi suami ni minta saya tegur dalam kuliah. Kalau tegur berdepan nanti kita takut gaduh pula. Isteri ni rajin pergi kuliah sana, puasa sunat, tapi hari-hari menyakiti hati dia. Okey, cuba ambil contoh sebab. Saya jawab. Contoh sebab. Nak balik rumah mak tak bagi. Bila aku terima nikahnya tu, tengkuk isteri ni kat suami, bukan kat mak dia. Sebaliknya, bila aku terima nikahnya, tengkuk suami ni kekal kat mak dia, bukan kat isteri. Sebab tujuan perkahwinan perempuan ialah mentaati suami, bukan memiliki suami. Siapa perempuan yang menikah kerana nak memiliki suami itu, dia tak boleh ke syurga. Tak memberi nafkah, bukannya jalan untuk menyakitkan hati suami. Tak memberi nafkah, tempatnya mahkamah. Sambil dia senyum-senyum, sambil dia mohon maaf, perlu penyelesaian, jadi dia isi orang, ambil lawyer pergi mahkamah. Itu jalannya, dia bukannya menengking suami. Sebab suami itu perlu ditaati, dihormati kerana mereka menafkahkan. Ini satu aspek lah. Tapi tidak memberi nafkah bukan sebab untuk menengking suami, untuk menyakiti hati suami. Itu kena ingatnya betul. Kan, kalau dah tak selesai, sambil tidak ada permusuhan, tidak ada pergaduhan, selesai di mahkamah, okey, hakim kata saya perintah kamu menceraikan dia, dan ceraikan dengan lafaz bismillah, saya ceraikan awak. Selesai. Dia tak ada menyakitkan hati, tak ada pertelingkahan. Jangan ikut sangat perangai program syar'i, suka membatu api kan. Untuk wujud permusuhan. Cungkil sampai apa macam-macam kan. Itu bukan syar'i lah. Nama aja program syar'i, tapi sebenarnya bukan syar'i pun. Dia menyebabkan perbalahan yang lagi dahsyat. Baik. Jadi tak ada sebab lah. Kan? Sebab saya masuk syurga dengan nafkah kepada isteri dan anak-anak. Saya tak masuk syurga dengan tahajud. Tahajud orang Melayu setahun berapa kali. Jadi saya nak masuk syurga dengan nafkah, sebab nafkah ni wajib. Buat wajib ni, pahala ni berlipat kali ganda bandingkan buat sunat. Bagi saya nak. Jadi kalau isteri setuju dia duduk rumah, betul isteri pergi kerja cari duit, jadi pening, dia nak masuk syurga macam mana? Jadi sepatutnya dia kena usaha pergi cari kerja lain. Dan dia dah manager, duduk duit banyak, dia boleh berniaga. Otak kena hidup lah. Sebab dia macam ni, isteri tu dia kaya macam mana pun, nafkahnya tetap atas suami.
Dia beza dengan anak. Anak ni dia masuk supermarket, orang tangkap dia kat pintu supermarket tu, dapat apa, pengunjung ke 100,000, dapat hadiah 500,000 kan. Jadi anak tu dah kaya, umur dia baru 12 tahun. Jadi saya tak wajib nafkah dia dah sebab dia dah kaya. Itu anak. Tapi isteri, walaupun dia anak raja, nafkahnya tetap ke atas suami. Sebab Allah sayang kat suami ni, supaya suami boleh masuk syurga dengan nafkah tadi. Tapi ramai suami yang isteri pergi bekerja, dia jadi masak nasi kat rumah, yang tu jadi terbalik kot, dia nak masuk syurga macam mana? Tidak berupaya lain. Dia disable kan. Suami boleh jaga anak kat rumah. Kesepakatan yang luar biasa. Luar biasa. Saya pesan dengan suami macam tu je. Jangan biarkan bini itu, jangan hidup makan subsidi bini. Macam tu lah istilah kasar. Istilah kasar sikit lah. Jangan hidup makan subsidi bini. Nanti kamu tak boleh nak ke syurga. Kamu pergi dengan kuliah yang lawak-lawak tadi, tak ada, bukan wajib, bukan sunat. Kamu pergi kayu basikal jauh-jauh, bukan wajib, bukan sunat. Kamu pergi buat aktiviti gotong royong, bukan wajib, bukan sunat. Yang wajib, kamu beri nafkah pada keluarga. Dia kena usaha. Sekarang ni macam-macam cara, boleh buat tuition, boleh jadi ejen insurans, macam-macam. Manusia pemalas ni akan, lelaki pemalas saja yang akan renta, dia duduk di rumah. Tu suami dia malang, isteri dia malang lah, siapa suruh pilih suami macam tu. Konsep saya macam tu. Allah kurnia isteri dan anak pada saya sebagai satu kunci utama untuk masuk syurga. Itu je. Jadi kalau biar dia pergi bekerja, solat dalam, dia beli pampers, dia beli lipstick, dia beli minyak wangi, dia beli baju, dia beli, apa yang kita dapat? Apa yang saya sebagai suami dapat? Dapat meluk je lah. Apa yang saya dapat? Tak dapat apa. Ini ceritanya tadi Allah bawa dalam Quran 2/3 ke akhirat. Dia bukannya dunia. Kesepakatan disejahtera di dunia. Akhirat apa suami itu nak dapat? Dah lah hadis majlis ilmu tak ada, ngapa Quran tak ada, solat duha pun setahun 3 kali, tahajud pun setahun 4 kali. Apa lagi? Hari Arafah pun tak puasa sunat. Korban pun tak buat. Dunia tak apa, sebab dia dah setuju. Jadi isteri ni 6 pagi dah keluar pergi kerja, 7 petang balik. Isteri willing duniawi, willing dunia. Tapi survival suami kat isteri, suami ni di akhirat apa dia? Untuk dia survive. Sebab kitanya Allah bawa 2/3 Quran hal akhirat. Anak kaya raya sebab dia kenal pengurus zakat, suruh isi borang zakat. Walau dia kaya raya ni, bapak ni banyak duit ni, suruh isi borang zakat atas ibnu sabil. Anak dapat zakat, ayah tak payah belanja anak. Betul, anak tu dah dapat zakat, ayah jimat, tak payah belanja. Tapi ayah nak survive ke akhirat dengan apa? Do you understand? Tak, ni kita sebar. Viral. Sekarang ni zaman moden. Jangan kat perempuan, benda ni sampai ke lelaki. InsyaAllah. Boleh ya? Biasanya dunia jadi akhirat jadi melepas. Yang junjung tak nampak, yang kiri tu yang nampak. Betul lah tu, dua-dua. Rabbana atina fid dunya hasanah kan. Tu tafsiran sesat dah tu. Kurnia kepada kami di dunia kebaikan. Apa makna kebaikan tu? Bukan tafsir, maknanya ialah ibadah dan taat. Bukannya kaya dunia. Ringankan badan kita buat ibadah, itu kebaikan kat dunia. Kat akhirat pula kebaikan apa? Wa fil akhirati hasanah. Di akhirat tu kebaikan ialah syurga. Itu makna dia, tafsir dia. Baik. Jadi kesepakatan dunia, tak apa, sejahteralah dunia. Kan Okey, saya duduk tepi sekolah swasta. Alhamdulillah ya. Duduk rumah kecil Mazri kan. Saya berhenti pagi-pagi. Isteri kendong beg sekolah anak, pegang anak yang
yang tahun 1 ni, orang nutup pintu kereta tu dengan punggung dia. Saya perhati, ini observation tu ya. Sebab tak ada cukup tangan. Dah tak ada tangan dah. Ya, lepaskan anak, kereta banyak. Ya, beg sekolah nak kena pegang. Ni air ni di tangan ni, beg di bahu. Air anak ni yang botol air tu di tangan ni. Beg tu di bahu, sebelah ni. Nak tutup pintu macam mana? Dalam kepala saya, mengapa tak ada lelaki yang buat macam tu? Dalam kepala saya nak. Dalam kepala. Mengapa perempuan yang terpaksa berhempas puas macam tu hidup kat dunia? Walhal dalam syariat, perempuan ni tangan dia lembut, dia tak perlu tarik nafas laju-laju, maksudnya tak payah buat kerja teruk. Ya? Kemana pergi agama? Ya betul, suaminya sejahtera, ringan badan sebab isteri saya bekerja. Ada 2 profesor masuk bilik saya mengadu dia. Lepas tu dia kata apa? Borak-borak, lepas tu dia kata, you heavy Ustaz because you lonely, cari rezeki. Wife you tak kerja, you heavy. I ringan sebab wife I pun profesor juga. Terus saya jawab, betul Prof, kat lelaki ni betul ringan, tapi ringan pahala. Siapa belikan baju dia? Kereta dia siapa belikan? Minyak kereta siapa isi? Telefon siapa beli? Prof dapat apa? Memang ringan, tapi ringan pahala nama dia. I berat tapi berat pahala. All those things yang need, the basic need lah kan, untuk family kita tangani. Apa hukumnya? Sunat ke wajib? Kita tahu kan pahala wajib tak sama dengan pahala sunat kan. Pahala wajib 100, pahala sunat 2 je, macam tu lah lebih kurang, dia tak sama. Nanti kalau kata heavy jawabnya tu